ini ialah demo. Demo kepada konsep inersia. So first, apabila ring itu ditarik, apa-apa objek yang di atas dia akan jatuh terus ke dalam bikar. Terus kepada bikar. Cardboard ditarik, duit shilling itu jatuh ke dalam bikar, bukan di luar. Jisim besar, inersia pun besar. Jisim kecil, inersia pun kecil. Buku-buku dengan patung yang berdiri di atasnya. Patung tu tetap berdiri di atas buku tu. So ada telur, ada piring. Sekarang kita buang piring dia, tengok ke mana arah pergerakan telur itu. Dia jatuh ke dalam bikar, kontainer itu. So itu dia tentang video tentang konsep inersia. So sekarang kamu boleh nampak video yang cikgu tunjukkan tadi. Boleh nampak yang tadi? Okay, good. So sekarang cikgu balik kepada slide cikgu tadi. So melalui video tadi, kamu nampak bahawa semua perkara-perkara yang tersebut itu macam pernahlah berlaku dalam kehidupan kita juga. Terutama sekali bila kamu naik basikal, kalau kamu berdiri, kalau kamu berdiri ataupun kamu duduk, bila kereta tersebut emergency brake, dia berhenti secara tiba-tiba, kamu akan rasa macam badan kamu terhumbang ke depan. Itu adalah inersia. Badan kamu tidak dia tidak mau berubah kedudukan asalnya yang sedang bergerak. Jadi dia mau terus bergerak. Itu yang menyebabkan badan kamu ke hadapan. So inersia, apa itu inersia? Inersia. Hari ini kita bincang pasal inersia semua. Inersia ni ialah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya. Keadaan asalnya, dia tidak mau ubah keadaan asalnya, sama ada bahan itu pada kedudukan yang pegung ini maksudnya tidak bergerak, ataupun dia bergerak. So ada dua jenis inersia. Satu kita panggil sebagai inersia pegung. Pegung maksudnya inersia yang ingin mengekalkan keadaan asalnya yang tidak bergerak. Satu lagi ialah inersia gerakan. Di mana inersia gerakan ini merujuk kepada inersia objek itu dia kekal bergerak, pergerakan dia. Inersia pegung, objek menentang, dia menentang sebarang perubahan. Dan inersia gerakan adalah kecenderungan objek dia bergerak menentang daya yang cuba menukar hal laju ataupun arah gerakan. Ini menentang sebarang perubahan keadaan pegungnya. Maksudnya dia tidak mau bergerak. Tapi yang inersia gerakan adalah kecenderungan objek dia cuba untuk tukar. Kalau dia ada macam kereta lah yang cikgu bagi contoh tadi, bila kereta tu tiba-tiba dia mau berhenti. Jadi inersia gerakan yang ada pada badan kita, dia akan cuba, dia menentang daya yang cuba mau ubah hal laju. Jadi badan kita akan tetap bergerak ke hadapan. Satu objek yang pegung akan terus dalam keadaan pegung dan objek yang bergerak akan terus bergerak kecuali ada dikenakan daya luar. Contoh-contoh inersia berpegung selain daripada video yang cikgu tunjukkan kamu tadi. Contoh pertama, apabila kad ditarik dengan cepat. Seperti dalam gambar raja ini. Semua contoh-contoh ni kamu boleh cuba kalau ada bahan lah di rumah ni. Actually gelas yang biasa di rumah, ada satu kertas cardboard yang boleh tahan, yang boleh letak duit shilling lah di atas dia. Bila kita tarik tu kertas ataupun cardboard, duit shilling tu akan jatuh ke bawah, ke dalam gelas, bukan ikut arah itu kertas. Kenapa? Bukan ikut ini kertas. Sebab dia ada inersia pegung di mana dia tidak mau berubah
kedudukan pegung dia. Jadi dia akan terus jatuh ke bawah sahaja. So ini adalah contoh contoh satu ni ialah contoh inersia pegung, tidak bergerak. Okay. Contoh dua, ini pun inersia pegung juga. Ini cikgu rasa kamu ada pernah lah cuba. Sangat malas kan mau ambil buku di bahagian bawah, tapi atasnya banyak buku lagi. Okay. Bila buku di tengah ini ditarik, buku-buku lain di atasnya akan terjatuh ke bawah. Tapi dengan syarat kamu kena tarik tu buku di tengah tu dengan laju, okay, dengan cepat. Jadi inersia pegung buku di atas ini dia akan kekalkan kedudukan asalnya dan tidak terganggulah, bukan dia ikut buku itu lain keluar. Okay, kecuali kalau kamu tarik perlahan-lahan dia akan jatuh ke tepi lah. Tapi kalau kamu tarik laju dia akan kekalkan kedudukan asalnya. Ini lagi adalah contoh inersia gerakan. Okay, gerakan. Contoh yang ketiga ni yang telah cikgu nyatakan contoh ini pada awal presentation cikgu, iaitu bila bas yang bergerak ataupun sebarang kenderaan dihentikan secara tiba-tiba, penumpang akan terhumbang ke hadapan. Bukan ke belakang, ke tepi, tapi ke hadapan sebab inersia gerakan cuba mau kekalkan gerakan. Ini dia ingin cuba kekalkan gerakan penumpang itu ke hadapan sebab bas itu pada asalnya dia bergerak ke hadapan. Badan kita pun tidak mau berubah sebab badan kita ada daya inersianya yang ingin mengekalkan pergerakan ke hadapan. Jadi bila bas berhenti, badan kita akan ke depan. Okay. Bas makin perlahan selepas menekan brake, badan kita pun macam tergoyang-goyang mau ke hadapan. Okay. Apabila bas bergerak, kita boleh berdiri dengan baguslah, tidak akan jatuh. So contoh yang keempat ini, kereta. Bila kereta tiba-tiba ditekan brake-nya, kenderaan tidak dapat dihentikan serta merta. Inersia gerakan cuba kekalkan gerakan asalnya. Okay. Sebab kenderaan begini dia ada inersia dia sendiri. Asalkan objek itu mempunyai jisim, dia ada daya inersia. So jangan tunggu sampai dekat sudah dengan kereta di depan baru tekan brake. Ada kemungkinan tidak dapat dihentikan serta merta. Okay. Cikgu selalu ceritakan pasal pengalaman cikgu sendirilah memandu apabila cikgu membawa ramai family. Okay. Apabila cikgu memandu solo-solo lah satu orang, okay, cikgu boleh brake dengan masa yang sekejap mungkin dalam beberapa saat. Okay, tapi bila membawa ramai orang dalam kereta, bila jisim kereta itu bertambah, dia akan perlukan masa yang lebih lama untuk berhenti. Kenderaan tidak dapat dihentikan serta-merta sebab inersia gerakan akan kekalkan gerakan asal ke hadapan. Jadi kalau jisim kereta kamu besar, jauh lagi sebelum mau dekat dengan kenderaan di depan tu, mesti kamu brake dulu sebab dia mengambil masa lebih lama. Bila jisim lebih besar, inersia pun akan bertambah juga. So sekarang cikgu mau ceritakan dengan kamu tentang apakah hubungan antara jisim dengan inersia. Okay, kenapa ada hubungan antara mereka? Kuantiti inersia, berapa banyak inersia dia, besarkah, kecilkah, adalah bergantung kepada jisim objek tersebut. Okay, tengok berapa berat dia, jisim dia. Lebih besar jisim, lebih besar inersia. Okay, jadi daripada poin yang kedua ini, kita boleh nampak bahawa dia adalah berkadar langsung. Okay, hubungan mereka adalah berkadar langsung. Lebih besar jisim, lebih besar inersia. Okay, berkadar langsung. Objek berjisim besar yang pegung lebih sukar digerakkan kerana inersia pegungnya adalah besar. Okay, lori, semua objek yang besar dia lebih sukar digerakkan kerana inersia pegungnya lebih besar. Okay. Contohnya dalam gambar ini. Okay, gambar di sini. Kamu boleh nampak bahawa
budak yang mempunyai jisim badan yang lebih besar, okey, yang ini, dia memerlukan lebih daya untuk gerakkan dia dalam ayunan tu. Tapi bila budak yang mempunyai jisim yang lebih kecil dalam gambar ini, maka dia memerlukan daya yang lebih sedikit. Kita boleh nampaklah hubungan jisim dengan inersia dalam gambar ini. Apabila besar jisim, inersia pun besar. Okay. Objek yang berjisim besar bergerak lebih sukar dihentikan. Apabila dia tengah bergerak, sukar dihentikan, susah untuk dihentikan. Okay. Kenapa? Sebab inersia gerakan dia adalah besar. Contohnya yang dengan ni. Ini adalah contoh, contoh budak ini dia menolak troli dia yang lebih kecil jisim dia, lebih ringan. Jadi bila dia tolak, dia akan lebih senanglah untuk hentikan. Dia mau henti bila-bila masa pun boleh sebab inersia gerakan dia adalah kecil. Apabila troli yang mempunyai muatan batu bata yang lebih banyak, berat, apabila dia tolak pun menggunakan daya yang lebih besar, sebab jisim besar kan. Lepas tu bila bergerak mau berhenti pun dia perlu lebih susahlah untuk dihentikan. Kalau tidak hentikan dengan cara yang betul, dia akan terpelanting ke tepi, sebab ini disebabkan inersia gerakan dia lebih besar. So bila berhenti pun kena berhati-hati. So sekarang cikgu buat satu kesimpulan. Lebih tinggi jisim, lebih besar jisim, lebih tinggi inersianya, lebih besar inersianya. So semakin besar jisim, semakin besar ataupun tinggi inersia sesuatu objek. So ini contoh hubungan jisim dengan inersia juga. Contoh-contoh. Contoh pertama, lori yang penuh dengan muatan, dia mengambil masa untuk berhenti mengambil masa. Kenapa mengambil masa? Sebab jisim besar, inersia besar juga. Besar juga. Jadi dia susah untuk digerakkan, susah untuk dihentikan. Contoh yang kedua, sekumpulan pelajar sukar menolak sebuah bas. Sebab bas dia berjisim besar, mempunyai inersia yang besar juga untuk kekalkan kedudukan. Ini tentang inersia pegong. Dia tidak susah mau digerakkan disebabkan jisim dia yang besar. So, seterusnya, contoh yang ketiga, ini adalah motorbot. Motorbot lebih mudah. Lebih mudah untuk mengubah arah gerakannya berbanding dengan kapal kontainer. Kontainer, kamu tahu kan, kontainer yang besar, dia punya muatan kontainer. Kalau kapal kontainer, dia susah untuk membuat pusing. Kalau dia mau pusing pun dia belok sikit-sikit untuk pusing. Dia tidak boleh laju sebab kalau laju mungkin dia akan jatuh kontainer-kontainer yang ada pada kapal itu. Tapi motorbot dia boleh bergerak dengan lebih senanglah mau ubah gerakan dia ke kiri ke kanan sebab dia mempunyai inersia yang lebih kecil. Di mana dia masih menepati konsep inersia, iaitu apabila jisim objek bertambah, inersia pun bertambah. Contoh yang keempat, ini tentang ini kapal terbang. Contoh yang keempat tentang kapal terbang, mempunyai jisim yang besar menyebabkan inersianya juga besar. Jadi kapal terbang ini dia perlukan landasan yang panjang untuk berlepas dan juga mendarat. Apabila dia berlepas, dia perlukan landasan yang panjang supaya dia mempunyai masa yang cukuplah untuk terbang. Apabila dia mendarat, dia perlukan satu landasan yang lebih panjang sebab bila dia sudah landing tu kan, dia pilot perlu tekan brake kuat-kuat supaya dia mempunyai masa yang cukup untuk berhenti pada poin yang tertentu. Ini disebabkan muatan kapal terbang yang sangat berat. Sangat berat bersama dengan penumpang dia sekali, dengan badan kapal terbang yang besar sekali. Jadi dia perlukan landasan yang cukup panjang. Kalau tidak, mungkin akan terbabaslah
Okay, so next, ini adalah satu eksperimen tentang inersia dengan jisim, hubungan antara jisim dengan inersia. So sekarang cikgu mahu kamu buka surat 98 page 98, buku SPS kamu. Okay, buku SPS kamu. So dalam muka surat 98-99 ada satu eksperimen 5.5. Okay, adalah tentang hubungan antara jisim dengan inersia. Okay, lepas cikgu terangkan slide ini, kita akan terus pergi kepada buku SPS lah. Sementara itu kamu boleh isi mana-mana yang kamu jumpalah jawapan dia dalam slide cikgu. So ini adalah satu eksperimen tentang jisim dengan inersia, di mana kamu ada dua tin disediakan. Tin ini satu berisi, tidak berisi. Okey, satu lagi berisi pasir dengan penuh. Okey, maksudnya apa? Maksudnya jisim bagi tin ini adalah lebih besar. Jisim ini lebih besar berbanding dengan jisim tin sebelah. Okey, ini lebih kecil, jisim dia kecil. Ini jisim dia besar. So dengan tali dia sama panjang. Okey, panjang tali ini mesti dimalarkan, tidak boleh satu panjang satu pendek. Okey, tidak adil nanti itu eksperimen. Dan so inference, kenapa inference dia ialah tujuan, kita tengok tujuan dulu. Ini adalah untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Kita mau tengok apakah hubungan mereka. Okay. So hipotesis dia kita tahu bahawa yang kita telah bincangkan sebelum ini. So hipotesis dia ialah lebih tinggi jisim objek, lebih tinggi inersia objek tersebut. Dalam buku SPS dia ada cerita tentang semakin besar jisim, semakin besar inersianya. Jadi boleh ubah, kita boleh dapat daripada sini ya. Kita tengok. Yang dimanipulasikan ialah jisim tin. Ini yang kita tentukan sendiri. Mau tengok nanti apakah respon mereka nanti. Satu kasih kosongkan tin itu, satu lagi isi dengan pasir. Okey, dengan penuhnya supaya tambah jisim dia. Ini jisim besar, ini jisim kecil. Jadi jisim tin adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Yang bergerak balas nanti kita mau tengok inersia tin. Inersia tin ataupun kesukaran ini untuk gerakkan dan hentikan tin. Okey. Kesukaran untuk menggerakkan ataupun menghentikan tin adalah pemboleh ubah yang boleh nampak. Pemboleh ubah gerak balas yang kamu nampak. Inersia tin itu kamu tidak nampak. Kamu hanya boleh tentukan mana satu mempunyai inersia lebih besar bergantung kepada keputusan nanti, pemerhatian dia nanti. So cikgu lebih prefer kalau kamu dapat tulis pemboleh ubah yang bergerak balas, yang kamu boleh nampak, yang nampak. Pemboleh ubah dimalarkan ialah panjang tali. Ini panjang tali ini mesti sama seperti yang cikgu terangkan tadi, sama saiz tin. Saiz tin. Kamu tidak boleh ini guna tin yang besar, ini guna tin yang kecil, tidak boleh. Jisim dia dia punya pemboleh ubah malar tidak dikawal dengan bagus. Okay. So kamu perlu malarkan panjang tali ataupun saiz tin. Dua-dua boleh jadi jawapan. Betul. So ini radas dan bahan kita sudah terangkan. Apakah pemerhatian yang kamu rasa akan berlaku? Okay. Pemerhatian tin kosongkan tin yang berisi pasir. Pemerhatian satu, pemerhatian dua. Pemerhatian satu adalah kesukaran untuk gerakan dia. Okay, gerakan dia dan hentikan dia. Kalau kosong, apabila diayunkan, kamu tolak dia, ayunkan dia senang untuk diayunkan sebab dia ringan. Okay. Dan pemerhatian yang kedua, bila kamu mau berhentikan dia pun senang juga pasal dia jisim dia kecil. Okay, jisim dia kecil, mudah dihentikan. Bila diisi pasir, lain pula. Kalau diisi pasir, dia susah mau diayunkan dia. Kamu perlukan daya yang lebih kuat untuk ayunkan dia. Dan apabila dihentikan pun, dia langgar-langgar macam tidak mau berhenti. Okay, itulah daya inersia yang kamu rasa.
So kesimpulan yang kita boleh buat ialah objek dengan jisim yang lebih besar mempunyai inersia yang besar. Okey, mempunyai inersia yang besar. Di rumah kamu boleh buktikan hubungan antara jisim dengan inersia hanya dengan botol yang kosong ataupun botol yang diisi lah, yang berisi pasir. Kalau kamu mau pakai air saja pun boleh juga, sebab air yang berisi dalam botol itu menunjukkan jisim botol lebih besar. Yang penting kamu perlu malarkan panjang tali sahaja, panjang tali dan juga saiz botol itu perlu saiz yang samalah. Kalau 500 ml, 500 ml sama. Jadi bila setiap botol itu dihayunkan pada ketinggian yang sama, pemerhatian dibuat untuk menentukan botol manakah memerlukan daya yang lebih untuk berayun. Mana satu yang memerlukan daya yang lebih? Okay, cikgu tolong kamu jawab. Cikgu tanya sendiri, cikgu jawab sendiri. Okay. Yang lebih memerlukan daya yang lebih untuk berayun ialah botol yang diisi pasir. Okay, jawapan betul. Yang kedua, pemerhatian dibuat untuk menentukan botol yang manakah memerlukan daya yang lebih untuk berhenti. Cikgu pun jawab untuk kamu, botol yang berisi pasir. Okey, betul jawapan dia. Sebab jisim yang besar mempunyai inersia yang besar. Begitu juga dengan individu yang mempunyai berat badan lebih besar. Kalau kamu pergi lari, pergi tolak dia, susah dia bergerak. Mungkin dia tidak bergerak langsung. Tapi kalau yang kurus kerenting tu, bila dilanggar terus dia terbang. Jatuh. Dia tahu terpelanting, dia tahu pergi mana. Itulah jisim dan juga inersia. Pelajar yang mempunyai berat badan yang lebih besar, dia mempunyai inersia pegung dia lebih kuat, lebih besar. Jadi dia tidak akan bergerak pun kalau daya itu tidak cukup untuk gerakan dia. Itu saja untuk 5.3 subtopik hari ini tentang konsep inersia. Di sini yang kamu perlu ingat, yang sangat-sangat penting ialah hubungan antara jisim dengan inersia. Iaitu semakin bertambah jisim sesuatu objek, semakin besar inersianya.